Biar Ustaz explain malam ke-26 bagaimana memustajabkan doa Ramadan. Doa adalah sesuatu yang perlu dilakukan oleh setiap Muslim. Bahkan semua orang nak doanya dimustajabkan. Ya, doa adalah memainkan peranan yang penting. Hidup tanpa doa adalah satu kemusnahan. Persoalannya, bagaimanakah untuk kita menjadikan doa Ramadan ini sebagai doa yang dimustajabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Yang pertamanya kita lihat peranan hati. Ya, sebab prasyarat utama untuk doa itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah kekhusyukan hati ketika berdoa. Ramai orang berdoa akan tetapi tidak mengerti apakah yang dia minta daripada Allah. Mungkin dia hanya hafal doanya dalam bahasa Arab, maknanya dia langsung tidak mengetahuinya. Ataupun dia berdoa dalam keadaan mulutnya berkata-kata tetapi hatinya tidak khusyuk, pemikirannya tidak menumpukan kepada apa yang dia nak minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebab itu adalah tidak mustahil ramai orang berfikiran bahawasanya di antara tempat-tempat yang mustajab berdoa ini adalah di Multazam sebagai contohnya, di Raudah di Masjid Nabawi sebagai contohnya. Ya, akan tetapi tidak mustahil doa mereka tidak diterima, kerana prasyarat utama berdoa di samping tempat-tempat yang mustajab adalah jiwa yang khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika berdoa. Ya, kalau kita tidak mempunyai jiwa yang khusyuk, faham apa yang kita minta dan betul-betul berharap daripada Allah, walaupun di tempat yang mustajab, maka sudah tentu doa yang tidak khusyuk tersebut lambat ataupun tidak dimakbulkan, tidak dimustajabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di bulan Ramadan. Jadi ini adalah persepsi yang kita perlu betulkan. Ya, orang pergi ke umrah, pergi ke Mekah sebagai contohnya, berlumba-lumba nak masuk Raudah, ya, berlumba-lumba nak berdoa di Multazam. Ya, akan tetapi kita lihat ramai doa-doanya tidak diterima oleh Allah. Mungkin salah satu sebabnya adalah tidak memenuhi prasyarat utama berdoa, iaitu jiwa mesti khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita berdoa kepada Allah, untuk kita meminta daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Prasyarat utama adalah khusyuk, mengetahui apa yang kita minta, betul-betul berharap daripada Allah dan betul-betul fokus kepada Allah apa yang kita minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, yang keduanya kita lihat diri kita pula. Tadi adalah bicara hati, ini bicara fizikal, bicara luaran. Yang kalau kita ini seseorang yang melanggar perintah Allah, sebagai contohnya pakai seluar pendek ke hulu ke hilir, ya, tidak menutup aurat, tetapi kita berdoa supaya Allah Subhanahu Wa Taala mustajabkan doa kita di bulan Ramadan, dan esoknya pakai seluar pendek lagi, tak menutup aurat, ya, maka adakah Allah Subhanahu Wa Taala nak lihat doa-doa orang yang betul-betul minta daripada Allah ataupun minta kepada Allah tetapi pada masa yang sama membuat maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Ini adalah sesuatu yang perlu kita lihat juga. Bermaknanya sebelum kita meminta yang apa yang kita nak, sama ada tambah rezeki, tambah isteri, tambah anak-anak, berjaya dalam pelajaran dan sebagainya, berjaya dalam kerjaya, kita cek diri kita dulu dari segi amalan syariah kita. Ya, dari segi ibadah kita macam mana, ya, dari segi pemakaian kita macam mana, dari segi hubungan kita sesama manusia macam mana, dan ia adalah di antara nilai tambah kepada mustajabnya doa kita di bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam konteks orang-orang yang berpuasa, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahawasanya sesungguhnya doa orang yang berpuasa adalah tidak ditolak ketika dia berbuka. Bermaknanya dalam konteks ini doa orang yang berpuasa yang macam mana? Adakah orang berpuasa hanya menahan lapar dan dahaga, pada masa yang sama dia melanggar perintah Allah, dia sebagaimana kita sebut tadi, dia tidak solat, ya, dia hanya berpuasa tapi tidak solat. Ya, adakah orang yang berpuasa tersebut doanya akan dimustajabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Ya, sudah tentu jauh sekali, ya. Jadinya mafhum daripada hadis bahawasanya doa orang yang berpuasa ini tidak ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan dimustajabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala,
adalah doa orang-orang yang berpuasa dalam erti kata yang sebenar, iaitu pada masa yang sama mereka menahan diri daripada lapar dan dahaga, dan mereka juga menjauhkan diri daripada melakukan maksiat kepada Allah. Puasa dari segi panca indera, tidak berkata bahan-bahan ataupun perkataan-perkataan yang tidak sepatutnya, tidak mendengar umpat, keji, caci dan sebagainya. Tidak melihat perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Jadi ini adalah puasa yang sebenar, bukan setakat menahan lapar dan dahaga, tetapi orang panggil menahan panca indera daripada melakukan segala kesalahan-kesalahan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dilakukan, terutamanya pada bulan Ramadan. Jadi apa yang kita faham daripada kata-kata ulama tersebut, daripada ulasan ulama tersebut, bahawasanya prasyarat utama doa untuk dimustajabkan di bulan Ramadan ini, kita berdoa, siapa yang mustajabkan adalah Allah Subhanahu Wa Taala yang memakbulkan doa kita. Yang pertamanya adalah prasyarat utama adalah jiwa mesti khusyuk, jiwa mesti dekat kepada Allah, jiwa mesti orang panggil faham apa yang kita doa, dan jiwa begitu merintih kepada Allah apa yang kita nak. Kita tak nak kita berdoa, mulut cakap lain, pemikiran fikir kod lain, hati tidak khusyuk. Jadi ini adalah di antara sebab doa tidak mustajab di bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Yang keduanya, kita lihat dari segi amalan harian kita. Kita berpuasa tetapi kita melakukan maksiat. Kita berpuasa tetapi kita tidak menutup aurat. Kita berpuasa tetapi kita mengumpat, mengeji, membawang dan sebagainya kepada kawan-kawan kita ataupun saudara Islam kita yang lain. Maka ini adalah di antara benda yang kontradik dengan apa yang sepatutnya kita buat. Sepatutnya kita berdoa untuk kebaikan, tingkah laku kita juga adalah mesti baik. Mesti dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pemikiran hanya berdoa di tempat-tempat mustajab supaya doa itu dimakbulkan oleh Allah, dan pada masa yang sama jiwanya tidak khusyuk, dia melakukan maksiat, maka itu mesti diperbetulkan. Kita nak selepas pada ni, bila kita pergi ke multazam sebagai contohnya, bila kita duduk di dalam raudah sebagai contohnya, kita yakin bahawasanya itu adalah tempat-tempat yang mustajab, tetapi tidak cukup dengan tempat yang mustajab sahaja. Akan tetapi yang paling penting adalah diri kita sendiri. Kita khusyuk kepada Allah, peranan jiwa kita ketika berdoa adalah cukup penting. Yang keduanya, tingkah laku kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana dua prasyarat ini adalah menjadi pemangkin kepada mustajabnya doa kita di bulan Ramadan Al-Mubarak ini dan di bulan-bulan yang lain. Aku Mak Samitum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.